Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ila hadrati Nabi Muhammad Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ila hadrati jami'al mu'minin wa khususan Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب آمين. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه وعلى قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد. Yang saya kasihi Tuan Imam dan seluruh ahli jawatan kuasa surau Haji Maksum serta hadirin hadirat yang hadir pada malam ini. Seperti kebiasaannya, kita semua hadir di surau ini dengan niat ataupun tujuan, iaitu untuk melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi sudah menjadi rutin dan kebiasaan, sementara nak menunggu waktu Isyak itu, kita akan isi masa yang terluang ini untuk kita menimbah ilmu. Ilmu tentang agama Islam. Agama Islam yang telah menjadi anutan kita selama ini. Sama ada secara sengaja maupun tak sengaja. Lahir dalam rahim ibunya seorang Islam. Kalau kita lahir daripada rahim seorang ibu yang bukan Islam, tak adalah kita kat sini. Betul tak? Jadi, dengan waktu yang singkat ini, sama-samalah kita mengambil peluang ini untuk sama-sama menghayati, mendengar dan menekuni akan ilmu-ilmu yang disampaikan. Janganlah hendaknya kita membuat sesuatu yang bukan kebiasaannya. Tuan-tuan yang dikasihi sekalian, saya terakhir bagi kuliah sini tahun lepas dengan tajuk pencinta yang hebat. Saya tak tahulah sama ada lah jemaah masih ingat atau tidak poin-poin dia. Tapi saya yakin semua tak ingat. Termasuk saya lah. Jadi, biarlah saya ulang secara ringkas apa tajuk yang kita telah hurai atas tajuk pencinta yang hebat ini. Secara ringkas sebelum saya nak pergi kepada poin yang seterusnya. Sambunganlah. Antara lain ialah kita membicarakan tentang ayat basmalah. Ayat basmalah ni semua orang tahu, daripada yang sekecil-kecilnya sampai yang dah berusia, semua tahu. Ayatnya simple je. Bismillahirrahmanirrahim. Boleh katakan semua kita menyebutnya setiap hari. Tapi berapa ramai kalangan kita yang faham akan makna di sebalik ayat ini? Ataupun kita faham akan apa simbolik di sebalik ayat ini? Kenapa Allah sebut ayat ini di setiap awal perbuatan kita? Bahkan dalam Al-Quran pun kita buka je Al-Quran, ayat yang pertama yang kita baca ialah Bismillahirrahmanirrahim. Bahkan kita digalakkan bila kita buat sesuatu, dimulakan dengan
Bismillahirrahmanirrahim. Jadi adakah selama ini kita membaca ayat ini atas kesedaran ataupun atas hafalan? Tapi yang nyatanya kebanyakan kita sekadar hafalan sajalah. Bila ditanya apa makna? Dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Cukup. Lebih dari itu saya tak tahu apa-apa. Jadi yang saya nak sentuh malam ini ialah apa rahsia di sebalik ayat Bismillahirrahmanirrahim. Supaya ketika kita membaca ayat ini akan timbul kesedaran di dalam hati kita akan makna di sebalik itu. Kalau kita lihat maknanya dengan nama Allah yang Maha Pengasih, satu sifat, penyayang, dua sifat. Betul? Pengasih, penyayang. Bila sebut pengasih ni tuan-tuan yang dikasihi sekalian, sifat ini Allah beri kepada semua makhluknya. Kepada seluruh alam semesta ciptaan Allah ini, daripada sebesar zarah sehinggalah sebesar-besar makhluk yang Allah ciptakan ini, Allah beri sifat pengasih. Sama ada orang itu orang Islam ataupun orang bukan Islam, sama ada dia itu kenal Allah ataupun tak kenal Allah, sama ada dia itu beribadah kepada Allah ataupun kufur dengan Allah, sifat pengasih Allah tetap sama. Tak ada beza. Cubalah dalam pengalaman hidup kita, tuan-tuan. Hari ini kita buat baik. Kita datang ke Surau Haji Maksum. Ujung minggu nanti kita pergi kelab dangdut. Siapa yang mampu lagi lah. Yang lutut masih kuat lah. Pergilah kelab dangdut. Agak-agak tuan-tuan, masa pergi kelab dangdut, keluar daripada kelab dangdut, boleh makan ke tak boleh makan? Tak boleh makan. Tetap boleh minum teh tarik lagi. Tapi pergi Surau Haji Maksum, balik nanti Kang, boleh makan tak? Boleh makan. Jadi di situ fahamlah kita bahawasanya Allah ini tak terkesan pun dengan sifat ataupun amal perbuatan kita. Kita buat baik ke, kita buat jahat ke, pada Allah itu sama saja. Boleh faham? Tak faham tanya. Ini mungkin agak berat sikit kan? Sajalah saya nak bagi gempak sikit. Nampak tak? Artinya, tuan-tuan buat baik. Dalam waktu yang sama, tuan-tuan buat jahat pun, Allah tetap beri nikmat itu. Tetap boleh bernafas juga. Tetap boleh berjalan juga. Tetap boleh bercakap juga. Tetap boleh memegang juga. Tetap boleh menyentuh juga. Tak ada beza. Artinya apa? Di sisi Allah itu tidak ada baik dan buruk. Sama saja. Jadi yang melabel baik atau buruk ini siapa? Siapa yang label baik atau buruk? Saya nak tanya tuan-tuan. Kita lah yang melabel baik atau buruk tu. Betul tak? Kita lah. Sedangkan dalam pengalaman hidup kita, banyak takdir-takdir Allah yang kelihatannya pada kita seolah-olah macam tak kena kaya lah. Takkan Allah nak bagi aku macam ni. Aku minta lain, aku dapat lain. Betul tak? Selalu berlaku tak? Selalu. Jadi kita cepat-cepat label. Oh, tak patut Allah bagi aku macam ni. Sedangkan dalam waktu yang sama, seketika itu atau selepas itu, tak kisahlah berapa bulan atau berapa tahun, akhirnya kita fikir balik, rupa-rupanya ada hikmah Allah bagi aku macam ni. Nampak? Pada mulanya kita kata benda tu tak elok pada kita. Tapi setelah berlalu, baru kita faham.
Oh, rupanya ada didikan Allah di sebalik itu. Allah takdirkan aku miskin ni ada hikmahnya. Kenapa aku tak jadi orang kaya? Sebab sekian. Kenapa aku punya projek asyik gagal ya? Kerana sekian. Tapi waktu gagal kita tak nampak. Tak nampak. Kadang-kadang kita itu menyalahkan Tuhan pula waktu itu. Kita kata tak patut Allah Ta'ala buat aku macam ni. Sedangkan aku dah rancang dengan elok. Dah rapi dah. Tapi kenapa Allah tak bagi? Kita memberontak pula dengan Allah Ta'ala. Nampak? Saya bagi contoh. Tuan-tuan tengok air dalam gelas ni. Apa yang tuan-tuan nampak dalam gelas ini? Air, betul? Setengah orang melihat air dalam gelas ini, dia akan kata apa? Dah nak habis dah air ini. Betul? Kan? Sekali pandang kita tengok air ini nak habis. Betul? Tapi sudut pandang yang lain, bagi orang yang berfikiran positif, dia akan melihat sikit lagi nak penuh dah. Boleh faham tak? Satu pandangan melihat air nak habis. Pandangan yang lain pula melihat air dah nak penuh. Nampak? Jadi sebenarnya hakikat kehidupan kita ini adalah yang membezakan kita antara satu sama lain adalah sudut pandang kita. Itulah yang membezakan kita. Dan sudut pandang itu terbentuk daripada doktrin-doktrin yang kita terima. Daripada kita kecil, daripada mak bapak kita, pergi ke sekolah, cikgu kita, lepas tu ke masyarakat, ustazah dan sebagainya, itulah yang kita bawa setiap hari. Baik. Jadi Allah ini tak memilih sesiapa pun untuk sifat pengasihnya itu Allah tak pilih siapa pun. Semua Allah Ta'ala bagi. Dan Allah kata, ku ciptakan kamu wahai manusia dengan ciptaan yang paling sempurna di antara sekalian makhluk. Tuan-tuan tengoklah diri tuan-tuan, ada yang cacat celah tak? Tak ada. Cuma mungkin kerana faktor usia, pemakanan, adalah sedikit sebanyak kurangnya. Betul tak? Tapi secara umumnya ketika kita lahir, kita semua sempurna. Waktu kita kecil, waktu kita remaja, waktu kita mula berkahwin, kita sempurna. Tapi setelah kita menjangkau umur 50 tahun ke atas, maka kesempurnaan kita itu sedikit sebanyak Allah dah tarik. Tarik tu untuk apa sebenarnya? Nak bagi ingat lah. Nak balik dah. Tapi sayangnya tak ingat-ingat juga. Tetap degil juga. Nampak? Itulah kita manusia. Jadi Allah dengan sifat pengasihnya itu menciptakan kita dengan sebaik-baik penciptaan dan sesempurna-sempurna penciptaan agar dengan satu tujuan saja, supaya kita ingat dia dan kita puji dia. Soalan saya, berapa kerap kita ingat dan puji Allah dalam hidup kita seharian? Yang banyak kita sebut hanyalah hal-hal dunia saja. Kita hanya ingat Allah, dah masuk surau Haji Maksum, ingatlah Allah, automatik ingat Allah. Itu pun ingat Allah hanyalah hafalan semata-mata. Bukan betul-betul meresap dalam hati kita. Tidak. Keluar daripada surau Haji Maksum, lupa Allah. Masuk balik surau Haji Maksum, ingat Allah. Nampak tak? Itulah realitinya kita. Kenapa jadi sedemikian? Inilah yang saya nak ulas malam ini.
Bagi orang yang mencintai Allah ataupun orang yang kenal Allah, dia ada beberapa sifat. Kita tengoklah diri kita malam ni, ada tak ciri-ciri ni? Atau nak mudah faham macam ni lah tuan-tuan. Kita dulu pernah muda, ada awet, betul? Semua ada awet. Semua pernah bercinta ataupun ada yang masih muda sedang bercinta. Apa perasaan ketika kita dalam alam percintaan? Pastilah kita akan selalu ingat dia, betul tak? Kita akan ingat dia. Payah kita nak lupa sebab kita sedang bercinta. Sebab itulah cinta ni tuan-tuan yang dia kasih sekalian, sangat penting dalam hidup. Sebab dia ibarat sebagai generator yang mendorong kita. Tapi bila mana cinta tu tak hadir, itu salah. Jadi antara tanda-tanda orang yang cinta kepada Allah, dia selalu ingin bertemu dengan Allah. Bila kata bertemu ni, tuan-tuan janganlah bayangkan mesti sembahyang. Tak. Tak mesti sembahyang. Di luar sembahyang pun, dia tetap ingat Allah. Apa saja yang dia lihat, semua dikait dengan Allah. Bila kata ingat Allah, dengan sebut Allah, ada beza tuan-tuan. Ada beza. Tak sama. Kita sebut Allah, 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 Allah. Belum tentu hati kita pun ingat Allah. Tapi orang yang sudah kenal Allah, sudah cinta Allah, dia tak payah sebut. Hati dia sentiasa berdetik. Degupan jantungnya itu Allah, 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 Allah. Jadi secara logiklah tuan-tuan. Kalau di luar solat, saya ambil contoh solat. Luar solat, kita tak ingat Allah, agak-agak tuan-tuan dalam solat, dalam tempoh 5 ke 7 minit, boleh ingat Allah ke tidak? Kita jujurlah pada diri kita sendiri. Sebab itulah untuk mendisiplinkan diri ini, bagi orang yang benar-benar kenal dengan Allah, sebelum masuk waktu sembahyang, dia dah duduk atas tikar sembahyang. Kurang-kurangnya setengah jam, paling lewat 10 minit sebelum masuk waktu. Sebab nak mendisiplinkan hatinya tu. Nak mengosongkan hati tu. Sebab nak berjumpa dengan Allah, nak bertemu Allah. Itu yang pertama. Ingin selalu bertemu dengan Allah. Yang kedua, rasa ingin memenuhi kehendak yang dicintai. Kan kita masa bercinta dulu, apa saja awet kita nak, pantang buka mulut. Sekejap je kita dah sampai. Janji pukul 2 petang, pukul 10 pagi dah tunggu. Pantang awet buka mulut, abang saya nak, belum habis saya nak dah. Barang tu dah sampai dah. Sebab kita nak memenuhi kehendak hati dia. Kita nak tackle dia, kita nak tawan hati dia. Itu makhluk tuan-tuan. Nak tackle Allah Ta'ala ni, lagilah kena halus. Nak bercinta dengan Allah ni, lagi kena disiplin. Tak boleh main sambil lewat. Berapa ramai antara kita ini, yang bila solat sudah sampai kepada kemuncaknya, sudah benar-benar kita merasai kehadiran Allah itu. Seperti mana malaikat Jibril, ketika dia datang bertemu Rasulullah, malaikat Jibril tanya, wahai Muhammad, beritahu aku apa itu ihsan. Maka dijawab oleh Nabi, ihsan itu ialah kamu menyembah Allah seolah-olah kamu melihat Allah. Andai kata kamu tak melihat Allah, yakinlah bahawasanya Allah
melihat kamu. Jadi orang yang cinta Allah ini dia akan sentiasa berjaga-jaga. Akan senantiasa memerhati diri dia. Supaya jangan tersasar atau terkeluar daripada yang disebut ihdinas siratal mustaqim. Hari-hari kita sebut dalam solat, tuan-tuan. 17 kali kita sebut. Setiap hari. Ihdinas siratal mustaqim. Faham ke kita apa maksud ihdinas siratal mustaqim? Tapi hakikat yang berlaku di dunia ini, bila kita kata ihdinas siratal mustaqim ini, jalan yang lurus ini hanya ada satu orang saja ataupun hanya ada satu pihak saja yang akan mati di jalan yang lurus. Tuan-tuan tahu siapa dia? Golongan mak rempit. Mereka kan pecut motor di atas jalan yang lurus. Mati pun di jalan yang lurus itulah. Itu yang kedua. Rasa ingin memenuhi kehendak yang dicintai. Jadi bila mana datang perasaan cinta kepada Allah itu tadi, maka dia akan senantiasa berjaga-jaga dan akan sentiasa awas. Dan yang ketiga, ini paling penting tuan-tuan. Yang ini saya nak tekankanlah. Sebab majoriti kita ini sudah dididik atau didoktrin. Membuat sesuatu amalan itu kerana pertama, mengejar pahala. Kedua, mengejar fadilat. Yang ketiga, kerana hendakkan syurga. Yang keempat, ini yang paling lemah, takut ancaman neraka. Secara umumnya kita melihat empat perkara ini adalah satu benda yang tak pelik ataupun tak asing dalam masyarakat kita. Betul tak? Sebab itulah tuan-tuan yang dikasihi sekalian, tak lama lagi bulan Ramadan. Bila bulan Ramadan, surau Haji Maksum takkan jadi macam ni. Penuh. Betul tak? Penuh. Melimpah-limpah. Sampai ahli jawatan kuasa surau pun pening kepala. Macam mana nak selesaikan masalah ini? Agak-agak tuan-tuan, kenapa agaknya surau Haji Maksum penuh bulan Ramadan? Tuan-tuan boleh jawab. Kenapa? Kerana salah satu daripada 4 faktor yang saya sebut tadi inilah. Sebab nak pahala, sebab nak fadilat. Ini malam pertama lain fadilatnya, malam kedua lain fadilat, malam ketiga lain fadilat. Malam 10 yang akhir lain lagi fadilatnya. Nampak? Dan kita selalu dihidangkan dengan kisah-kisah tentang nikmat-nikmat syurga. Kalau kita buat sekian-sekian banyaknya, maka syurga yang akan kita dapat adalah syurga yang bagian. Dan apabila kita tak buat, maka kita diancam dengan neraka. Seolah-olah Allah itu hanya bersifat menghukum, mengazab, bahkan menyeksa kita. Bertentangan dengan sifat Ar-Rahman, Ar-Rahim tadi. Nampak tak? Jadi kita buat sesuatu ni tuan-tuan. Ya? Kalau tak kerana imbuhan, paksaan. Tak kerana paksaan, ugutan. Selain daripada itu, tak ada. Jadi, sampai bila kita nak beramal dengan sebab-sebab ini tadi?
Sampai bila soalan saya? Sedangkan kita baca Quran, kita baca surah Al-Ikhlas, apa kita baca? Qul huwallahu ahad. Katakanlah Allah itu yang esa. Allah itu yang tunggal. Tidak ada Tuhan selain dari Allah Subhanahu Wa Taala. Artinya apa? Artinya semua perbuatan-perbuatan kita itu mestilah ditujukan hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian kita baca lagi dalam doa iftitah. Apa kita katakan? Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Artinya apa? Setiap kali kita solat tuan-tuan, setiap kali itulah kita menipu Allah dalam kita tak sedar. Sebab itulah bagi orang yang mengenal Allah sungguh-sungguh, istilah wuduk itu, wuduk. Kalau bahasa syariatnya, wuduk itu artinya kita mensucikan diri daripada hadas kecil. Betul ya? Kita ambil wuduk, kita niat nak buang hadas kecil. Ketika kita sapu air di muka kita. Tetapi itu secara zahirnya. Tetapi dari segi hakikatnya, wuduk itu maksudnya tuan-tuan melepaskan. Apa yang tuan-tuan nak lepaskan? Yang pertama, sifat keakuan. Kenapa tak boleh rasa keakuan ni Ustaz? Sebab sifat keakuan itu hanyalah milik mutlak Allah Subhanahu Wa Taala. Kadang-kadang kita tak perasan tuan. Kita ada rumah, kita kata ini rumah aku. Kita ada kereta, ini kereta aku. Kita ada motosikal, ini motosikal aku. Kita ada tanah, ini tanah aku. Kita ada anak-anak, kita kata anak-anak ini anak-anak aku. Tapi hakikatnya itu semua bukan milik kita. Sebab itulah rahsia untuk dapat khusyuk dalam sembahyang ini, kena melepaskan terlebih dahulu. Tuan-tuan sekarang santai. Tengah dengar kuliah, tak diingat apa. Pergi kejap lagi nak solat, datanglah ingatan-ingatan yang tak pernah ada tu. Semuanya akan bermunculan dalam solat. Betul lah tuan-tuan? Lebih lagi kalau kita ada masalah yang tak selesai, dia keluarlah dalam solat. Kenapa? Sebab kita masih ada rasa memiliki itu tadi. Rasa keakuan. Rasa keakuan itu tadi. Cuba kalau kita betul-betul melepaskan, kita serah kepada Allah Ta'ala, ya Allah ya Tuhanku, hasbunallah wa ni'mal wakil, wala hawla wala quwata illa billah khil aliyyil azim. Maknanya, aku dah tak wujud dah ya Allah. Yang wujud hanya Engkau sahaja. Waktu itulah tuan-tuan akan rasa nikmatnya dalam beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. 10 tahun kita solat tuan-tuan, ada tak perasaan itu? Kita nak jumpa Allah ni. Bila-bila kita boleh jumpa Allah? Kalau tak ada perasaan ini, awas. Saya bukan ugut, tapi masalah kita. Nak jumpa Allah nanti. Itu satu. Rasa keakuan. Ini semua akulah yang usahakan. Aku pandai ini sebab aku belajar. Maka aku pandai. Bila aku pandai, aku masuk universiti. Aku masuk universiti, aku dapat degree. Aku dapat degree, lepas tu keluar daripada universiti, aku boleh bekerja. Bekerja dapat jawatan yang bagus. Dengan gaji yang bagus. Ini semua atas usaha aku.
Sikit pun tak kait dengan Allah Ta'ala. Ini berbahaya tuan. Suatu Allah kata, aku ampunkan semua dosa-dosa kamu kecuali satu saja. Apa dia? Mensyirikkan Allah. Inilah syirik. Tuan-tuan jangan ingat bila kata syirik tu kita sembah berhala. Atau kita pergi masuk gereja, kita mengaku bahawasanya Yesus itu adalah Tuhan kita. Tidak. Inilah yang namanya syirik. Berapa ramai kalangan kita yang setiap hari melakukan perbuatan ini. Berapa ramai. Tapi kita merasa tenang, relax, santai. Rasa tak ada apa-apa. Sebab kita tak tahu. Jadi malam ini saya beritahu. Dan saya harap tuan-tuan ambil tahu. Yang kedua, tak ada rasa memiliki. Maknanya semua ini hanya pinjaman Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan boleh datang ke masjid ni, siapa yang arahkan tuan-tuan? Siapa yang izinkan tuan-tuan kaki boleh melangkah? Boleh duduk elok, boleh bersila elok. Mulut boleh bercakap. Kalau bukan Allah. Jadi di mana hak kita yang sebenarnya? Sebab tu tuan-tuan, kalau kita faham semua ini, ketika kita beri salam tu, kita malu dah nak angkat tangan, nak minta apa-apa dari Allah lagi dah. Malu dah tuan-tuan. Sebab Allah dah bagi izin kita solat pun tak kira baik dah. Berapa ramai orang, jiran-jiran kita tak sampai pun ke surau Haji Maksum ni. Tapi Allah pilih kita. Malam ini Allah pilih kita. Besok malam pun mungkin Allah pilih kita. Lusa malam pun Allah pilih kita. Setiap malam Allah pilih kita. Berapa ramai kalangan kita yang sedar bahawasanya ini semua adalah anugerah Allah Subhanahu Wa Taala yang harus kita syukuri. Itu kata Allah, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kamu nak menghitung nikmat-nikmat aku, niscaya kamu tak akan dapat hitung. Tak dapat tuan-tuan. Beribadahlah kita ratusan tahun pun, dengan ibadah kita yang banyak tu pun takkan mampu nak membalas nikmat satu biji mata ni pun cukup lah. Tuan-tuan ingat satu biji mata kita ni berapa harga? Kalau jual lah, berapa agak-agak nilaian dia? Tak ada nilai tuan-tuan. Kita dapat free je. Dan Allah tak pernah tuntut apa pun. Yang Allah tuntut apa dia? Syukurilah nikmat aku. Syukur saja. Sebab tu Allah sindir dalam Al-Quran. Wa qalilun min ibadiyas syakur. Sangat sedikit kalangan hamba-hamba aku ini yang bersyukur kepada aku. Sikit sangat. Bukan susah sangat hidup atas dunia ni tuan-tuan. Kita kenang nikmat Allah. Kita jalani. Kita nikmati. Sampai masanya kita lepaskan. Itu saja. Yang kita nak pegang bawa sampai ke mati, kenapa? Betul tak? Kan menyusahkan. Kita datang dari Allah. Datang dalam keadaan tak ada apa-apa. Balik pada Allah pun dalam keadaan tak ada apa-apa juga. Kenapa kita nak susah hati? Nah, ini kita susah hati sangat-sangat. Susah hati mikir anak, susah hati mikir cucu, susah hati mikir kebun. Banyak sangat yang kita susah hati. Sebab tu lihat tuan-tuan. Esok nak mati tu Allahu Akbar. Lihat. Sebab apa? Nak berpisah roh dengan jasad tu. Oi, bukan senang tuan-tuan. Sebab itulah mulai dari hari ini kita kena biasakan matikan diri kita tu terlebih dahulu. Cara matikan itulah yang saya sebut tadi. Jangan ada rasa keakuan, jangan ada rasa memiliki. Supaya nanti bila Allah panggil, senang nak pergi. Allah nak ambil, alhamdulillah, baliklah. Apa masalah? Balik. Kan? Cuma kita minta, biarlah Allah panggil kita balik dalam keadaan kita sempurna. Betul tak? Dalam keadaan kita
akal kita tu masih sihat, tak nyanyuk. Kalaupun fizikal kita mungkin tak kuat, tak apalah. Tapi akal kita masih boleh berfikir dan masih kita boleh ingat Allah lagi ketika itu. Ini kalau dah sampai tak boleh fikir dah tuan-tuan macam mana? Dia berak ke, dia kencing pun, dia pun tak tahu. Tuan-tuan bayangkan macam mana dia menghadap Allah tu. Nampak? Sebab tu tuan-tuan jangan buat main benda ni. Tapi ramai orang tak pernah sentuh hal ini. Kerana dianggap benda ni sebagai macam seolah-olah benda ni tak penting lah. Sebaliknya ditekankan ibadah, 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 syariat, syariat, jaga syariat, jaga syariat. Sedangkan dalam waktu yang sama, pencipta syariat tu pun kita tak kenal. Macam mana kita nak khusyuk dalam ibadah kita? Macam mana kita nak rasa seronok dalam ibadah kalau kita tak kenal pencipta syariat? Kita lebih kenal syariat Tuhan daripada Tuhan itu sendiri. Itulah intipati yang saya nak bawa pada malam ini. Azan pun. Dah masuk? Ha? Ini. Takut terlajak. Jadi, dekat sini fahamlah kita. Bahawasanya intipati untuk kita dapat mengenal Allah mesti ada rasa cinta. Tapi nak datang cinta mesti kenal dia dulu. Mesti kenal dia. Kenal bukan hanya kenal sifat 20 tuan-tuan. Sifat 20 itu dipanggil ilmu kalam. Itu pun kalau saya tanya sifat 20 tak tahulah berapa orang yang boleh jawab sifat 20. Sifat nafsiyah, sifat salbiyah, sifat ma'ani, sifat ma'nawiyah. Itu nak kena faham. Tapi kalau yang tu pun tak faham, apa yang kita ni sibuk nak besarkan syariat, kenapa? Sebab itulah bila kita tak kenal Allah sungguh-sungguh, akhirnya bila kita ibadah, ibadah kita datang jemu. Sebab yang kita kejar bukan Allah. Yang kita nak dapatkan bukan Allah. Tapi yang kita nak dapatkan itu dia, pahala, fadilat, syurga, takut neraka. 4 benda. Sebab tu malam ini tuan-tuan dah tahu, perbetulkanlah. Siapa-siapa yang masih tak faham lagi ilmu tauhid ni, pergi belajar, cari guru, belajar. Biar kita kenal Allah yang mencipta kita, biar kita kenal Allah yang kita sembah setiap hari, barulah datang seronok nak ibadah tuan-tuan. Nak zikir pada Allah tu pun akan rasa seronok, kalau tidak kita jadi kosong je. Kalau tidak sembahyang kita tu ibaratnya sembahyang seperti robot sahaja. Itu yang saya kata tadi, hanya sekadar hafalan, bukan pengalaman. Tapi kalau orang yang sudah merasa pengalaman itu, memang hebat. Dia sembahyang di tengah ramai pun sama, khusyuknya. Sembahyang dalam keadaan bersunyi-sunyian pun tetap sama juga khusyuknya. Sembahyang dalam keadaan nyamuk banyak pun khusyuk. Sembahyang dalam keadaan tak ada nyamuk macam surah Haji Maksum ni, lagi khusyuk. Tapi itu hakikatnya tuan-tuan sendirilah lebih tahu. Saya tak tahu. Jadi saya harap cinta yang hadir dalam diri kita ini, setelah kita faham semua ni, inilah yang kita katakan cinta Allahu Akbar.
Jadi kesimpulannya tuan-tuan yang dikasihi sekalian, bagi orang yang benar-benar cinta kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan kenal akan Allah, mereka ini beramal sudah tidak memikirkan imbuhan ataupun ugutan lagi. Sebab tu kalau dalam sejarah seorang wali Allah, Rabi'atul Adawiyah, apa beliau kata? Ya Allah, ya Tuhanku, kalau dengan menerima cinta aku, cinta engkau kepada aku ini, syaratnya aku terpaksa masuk neraka, aku rela ya. Artinya apa? Pada dia syurga dan neraka itu dah tak ada apa makna lagi dah. Sebab dia dah dapat Allah. Dia dah rasa Allah. Cintanya dah berbalas dengan Allah. Jadi dia tak perlu lagi imbuhan-imbuhan, tak perlu lagi ugutan-ugutan, tak perlu lagi paksaan-paksaan ataupun pujuk rayu seperti yang selalu kita dengar selama ini. Tak perlu lagi dah. Sebab hatinya dah lurus pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan inilah yang kita sebut mereka-mereka yang sudah dapat sifat rahimnya Allah Subhanahu Wa Taala. Kan saya kata tadi, Rahman semua makhluk dapat. Tapi rahim hanya orang yang special saja. Dan orang inilah, mereka-mereka inilah yang Allah sebut dalam Al-Quran, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah
irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa yang tenang. Artinya apa? Orang yang sudah dapat cinta Allah ini. Mereka dah tenang dah. Mereka dah tak nak apa-apa lagi lah. Melainkan Allah. Apa gunanya masuk syurga kalau tak dapat Allah? Tuh. Dapat masuk syurga tapi tak dapat Allah. Tak ada guna. Jadi Allah kata, wahai jiwa yang tenang, kembalilah kamu kepada aku. Sesungguhnya aku redha kepada kamu dan kamu juga redha kepada aku. Sebab tu orang yang benar-benar kenal dengan Allah, ketika matinya, tuan-tuan boleh lihat cahaya wajahnya macam ini. Ketika sudah hampir nazak, dia dapat melihat kebesaran dan keindahan Allah itu. Dan dia dah tak nampak apa lagi. Dengannya kamu beribadah dan masuklah kamu ke dalam syurgaku. Itu kata Allah. Bukan kata saya, kata Allah. Sebab itulah tuan-tuan yang dikasihi sekalian, wajib untuk kita mengenal Allah. Setelah kita kenal Allah, maka barulah kita boleh cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Boleh faham ya? Tak faham pun angguk je lah. Jadi saya rasa cukuplah sekadar itu yang saya dapat kongsikan pada malam ini. Semoga ada manfaatnya untuk kita semua. Wabihi wallahu alam. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kita akhiri dengan tasbih kifarah dan surah wal asr.